Cerita ini berkisarkan tentang kisah Raden Puspakencana. Ada sebuah negeri di Jenggala yang bernama Cempaka Jajar. Negeri tersebut diperintah oleh seorang raja yang bernama Seri Inu yang digelar sebagai Sang Nata. Sang Nata ialah seorang raja besar yang mempunyai beratus-ratus hulu balang dan mempunyai banyak jajahan takluk. Di negeri Cempaka Jajar, baginda membina sebuah istana yang dikelilingi oleh kota batu untuk menempatkan semua puteri raja yang di bawah taklukan baginda. Puteri-puteri tersebut ditugaskan untuk menenun kain. Salah seorang puteri tersebut bernama Raden Puspakencana atau dikenali sebagai Ken Tambuhan. Sang Nata dan Permaisuri sangat sayang akan Ken Tambuhan kerana rupanya yang sangat cantik. Sang Nata juga mempunyai seorang putera bernama Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati terkenal juga dengan nama Raden Inu, merupakan anak tunggal kepada Sang Nata dan Permaisuri. Pada suatu hari, Raden Menteri bersama kedayan-kedayannya pergi berburu berdekatan dengan tempat tinggal Ken Tambuhan. Semasa berburu, baginda menyumpit seekor burung serindit dan terkena. Burung tersebut tidak jatuh tetapi terus terbang masuk ke dalam kubah tempat tinggal Ken Tambuhan. Mereka mencadangkan Ken Tambuhan yang menangkap burung serindit tersebut. Burung serindit itu datang kepada Ken Tambuhan, lalu Ken Tambuhan menangkap burung tersebut. Ketika Raden Menteri menuju ke arah kubah tersebut, Raden Menteri terpandang kecantikan Ken Tambuhan, lalu Raden Menteri pun jatuh hati dengan Ken Tambuhan. Raden Menteri terpikat dengan kecantikan Ken Tambuhan, lalu memujuk Ken Tambuhan untuk berkahwin dengan baginda. Namun, Ken Tambuhan bimbang untuk menerima lamaran Raden Menteri kerana Ken Tambuhan sedar yang dia tidak setaraf dengan baginda, iaitu seorang anak raja. Setelah dipujuk berkali-kali, Ken Tambuhan akhirnya bersetuju untuk berkahwin dengan Raden Menteri. Raden Menteri dan Ken Tambuhan pun berkahwin tanpa diketahui oleh Sang Nata dan Permaisuri. Apabila Sang Nata dan Permaisuri menyedari akan kehilangan Raden Menteri, lalu bertanyakan hal tersebut kepada Wirawani, akhirnya ketahuilah mereka bahawa Raden Menteri telah berkahwin dengan Ken Tambuhan. Sang Nata merestui perkahwinan Raden Menteri dengan Ken Tambuhan kerana katanya atas kehendak Dewata Mulia Raya. Namun, Permaisuri tidak merestuinya dengan alasan Ken Tambuhan itu puteri tawanan yang tidak setaraf dengan Raden Menteri. Semasa Raden Menteri pergi berburu, Permaisuri pergi ke istana Ken Tambuhan lalu memarahi dan menampar Ken Tambuhan. Permaisuri menitahkan pelebaya membawa Ken Tambuhan ke dalam hutan untuk dibunuh. Ken Tambuhan dibawa ke dalam hutan bersama-sama dengan dua orang inang pengasuhnya, iaitu Ken Tadahan dan Ken Penglipur. Apabila tiba di pohon cempaka yang berdekatan dengan pohon angsana di hutan tersebut, pelebaya memberitahu Ken Tambuhan bahawa dia dititahkan oleh Permaisuri untuk membunuh Ken Tambuhan. Ken Tambuhan berpesan kepada pelebaya supaya meletakkan mayatnya di atas rakit dan ditaburkan bunga cempaka serta bunga angsana ke atas mayat baginda. Ken Tambuhan juga berpesan agar mayat baginda dihanyutkan di atas rakit di dalam sungai.
Lalu pelebaya pun menikah Ken Tambuhan dan kedua-dua orang inang pengasuhnya. Ketiga-tiga mayat tersebut ditaburi dengan bunga cempaka dan bunga angsana. Setelah sekian lama berburu tetapi belum berjumpa dengan binatang perburuan, Raden Menteri dan kedayannya berhenti berehat di pohon Nagasari. Mereka pun mandi di sungai berhampiran tempat mereka berburu. Tiba-tiba, Raden Menteri melihat sebuah rakit berisi bunga cempaka dan bunga angsana sedang hanyut terapung-apung mendekati mereka. Lalu, Raden Menteri pun bercadang biar baginda sendiri pergi mendapatkan rakit tersebut. Belum sempat Raden Menteri bergerak menuju ke arah rakit tersebut, baginda terkejut apabila melihat mayat isterinya Ken Tambuhan dan dua orang pengasuhnya di dalam rakit tersebut. Raden Menteri terlalu sedih melihat kejadian yang menimpa diri isterinya. Lalu baginda mengambil keris dan membunuh dirinya sendiri. Wirakarta menyampaikan berita kemangkatan Raden Menteri kepada Sang Nata. Sang Nata terlalu bersedih atas kemangkitan anak andanya, lalu menghukum Permaisuri atas perbuatan kejamnya. Sang Nata memohon kepada Dewata Mulia Raya agar Raden Menteri dan Ken Tambuhan dihidupkan kembali. Lalu Betara Guru merintahkan Betara Kala turun ke dunia untuk menghidupkan Raden Menteri dan Ken Tambuhan. Raden Menteri dan Ken Tambuhan pun hidup kembali bersama, lalu ditabalkan menjadi sebagai ratu dan Suri Kuripan menggantikan baginda dan permaisuri.